Hai, selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Apa kabar hari ini? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sehat, ceria, dan bersedia untuk belajar. Hari ini kita akan memulakan pembelajaran bagi unit 6 yang bertajuk Jiran Sepakat Membawa Berkat. Tajuk ini sangat penting karena jiran ialah orang yang paling dekat dengan kita selepas ahli keluarga. Dalam kehidupan seharian, jiran boleh menjadi orang yang membantu kita pada saat kecemasan, berkongsi kegembiraan, dan menjaga keselamatan kawasan kejiranan. Kita akan belajar tentang konsep kejiranan, manfaat hidup berjiran, sikap jiran yang baik, dan sebaliknya, serta bagaimana kita boleh mengamalkan nilai-nilai murni dalam membina hubungan kejiranan, terutama dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Cikgu harap kamu semua dapat memberi perhatian dan mengambil iktibar daripada pelajaran ini, supaya kita bukan sahaja dapat menjadi pelajar yang cemerlang, tetapi juga jiran yang baik dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Mari kita mulakan pembelajaran hari ini dengan semangat dan sikap positif. Adakah Anda mengenali jiran Anda? Saya percaya ada di antara Anda yang mengenali dan ada juga yang tidak mengenali jiran. Murid-murid, saya percaya setiap orang pasti ada jiran. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita, seperti tinggal di sebelah, depan, atau belakang rumah. Tidak kira tua atau muda, kaya atau miskin, jiran kita boleh terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan Dusun, dan lain-lain. Sebagai jiran, kita mesti saling menghormati, bertegur sapa dengan baik, dan saling membantu apabila ada jiran yang dalam kesusahan. Semua agama mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama manusia, tidak kira siapapun mereka. Kita harus mengasihi semua manusia seperti mana kita mengasihi diri kita sendiri. Jika kita saling menghormati dan mengasihi jiran, hidup akan lebih aman dan bahagia. Jiran yang baik bukan sahaja membantu ketika kecemasan, tetapi juga membawa berkat dan kegembiraan dalam hidup kita. Jadi, marilah kita belajar menjadi jiran yang baik dan disayangi oleh semua. Tahukah murid-murid apakah manfaatnya hidup berjiran? Berikut adalah manfaat hidup berjiran. Yang pertama adalah mudah mendapat bantuan apabila menghadapi masalah. Hidup berjiran membolehkan kita mendapat pertolongan dengan cepat jika berlaku kecemasan seperti kebakaran, kemalangan, atau kematian. Amalan tolong menolong antara jiran adalah satu cara kita menunjukkan kepedulian, sikap tidak mementingkan diri sendiri, serta mengasihi orang lain. Yang kedua, membantu menjaga keselamatan tempat tinggal. Jiran boleh membantu mengawasi rumah kita apabila kita tiada di rumah, seperti ketika kita dan keluarga balik kampung semasa cuti. Yang ketiga, membantu menjayakan majelis keramaian, yaitu apabila jiran turut hadir dan membantu semasa kenduri, majelis keagamaan, atau sambutan perayaan. Sebagai jiran, kita harus saling membantu dalam aktiviti sosial agar hubungan semakin erat dan mewujudkan perpaduan. Yang keempat, memupuk semangat perpaduan. Aktiviti gotong royong bersama jiran dapat mengeratkan hubungan dan menanamkan semangat muhibah tanpa mengira bangsa atau agama. Yang kelima, membantu mencegah gejala negatif. Jiran yang prihatin boleh bekerja sama membantaras gejala sosial seperti penagihan dada, ponteng sekolah, dan vandalisme. Baiklah murid-murid, cikgu ingin bertanya, bagaimanakah sikap jiran yang murid-murid sukai? Atau bagaimanakah murid-murid menjadi jiran yang baik kepada orang yang tinggal di sebelah atau berdekatan dengan rumah murid-murid? Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap jiran memainkan peranan penting dalam mewujudkan suasana kejiranan yang harmoni. Dalam dunia yang penuh dengan cabaran dan kejahatan, kita sering melihat dan mendengar tentang jiran yang bersikap positif dan jiran yang bersikap negatif. Kedua-dua sikap ini boleh memberikan kesan baik atau buruk kepada diri kita dan keluarga. Jiran yang bersikap positif akan menjadikan kita bersyukur, gembira, dan selesa tinggal berdekatan dengannya. Jiran yang bersikap negatif pula akan menyebabkan kita berasa tidak selesa dan tidak gembira. Walau apapun sikap jiran kita, kita diajar untuk tetap menghormati dan bertolak ansur.
Sikap ini penting supaya tidak berlaku konflik dan kita dapat terus hidup dalam suasana yang tenteram dan harmoni. Kita diajar untuk mengasihi jiran seperti kita mengasihi diri kita. Ini bermakna kita perlu menghormati, membantu, dan menjaga hubungan yang baik dengan jiran. Kita digalakkan untuk berusaha mengekalkan perdamaian dan keharmonian, walaupun orang lain mungkin tidak berbuat baik kepada kita. Kita harus menjadi jiran yang beradab, sopan dan berakhlak mulia, serta mudah mengampuni kesilapan jiran jika berlaku sebarang salah faham. Murid-murid, adakah murid-murid tahu ciri-ciri jiran yang bersikap positif dan ciri-ciri jiran yang bersikap negatif? Mari kita bahaskan ciri-ciri jiran yang bersikap positif dan ciri-ciri jiran yang bersikap negatif. Pertama sekali, mari kita lihat apakah ciri-ciri jiran yang bersikap positif. Antara ciri-ciri jiran yang bersikap positif ialah yang pertama, membantu dan bekerja sama. Jiran yang baik sentiasa bersedia membantu apabila jiran lain menghadapi kesusahan atau memerlukan pertolongan seperti ketika berlaku kecemasan atau mengadakan gotong royong. Contohnya, apabila jiran jatuh sakit, kita boleh membantu dengan menghantar makanan atau membantu menghantar mereka ke klinik. Semangat tolong-menolong ini akan mengeratkan hubungan antara jiran. Yang kedua, berhemat tinggi. Berhemat tinggi bermaksud berkelakuan sopan, bercakap baik, dan menjaga tutur kata serta tidak menyakiti hati jiran. Jiran yang berhemat tinggi akan berkomunikasi dengan sopan dan penuh rasa hormat serta mengelakkan kata-kata yang kesat atau kasar. Sebagai contoh, jika jiran sebelah bising pada waktu malam dan mengganggu ketenteraman kawasan kejiranan, jiran yang berhema akan menegur secara baik tanpa meninggikan suara atau mencetuskan pergaduhan. Yang ketiga, jiran yang menghormati. Menghormati jiran bermaksud menjaga hak mereka, tidak mengganggu ketenteraman, dan menerima secara terbuka perbezaan budaya, agama, bahasa, dan adat resam jiran. Sikap menghormati antara jiran penting untuk mewujudkan suasana harmoni. Jiran yang menghormati tidak akan mengganggu privasi orang lain atau menyentuh hal pribadi jiran dengan sewenang-wenangnya. Contoh jiran yang mempunyai sikap menghormati ialah tidak membuat bising lewat malam atau membuang sampah ke kawasan rumah jiran. Yang keempat, bertoleransi. Bertoleransi bermaksud bersikap sabar dan memahami perbezaan serta kekurangan jiran. Jiran yang bersikap toleransi sanggup bersabar dan memahami situasi jiran walaupun ada perkara yang kurang menyenangkan. Contohnya, ketika jiran mengadakan majelis kerajaan atau perayaan dan menyebabkan sedikit kebisingan, kita perlu bersabar dan memahami keadaan tersebut tanpa terus menyalahkan mereka. Kesimpulannya, ciri-ciri jiran yang bersikap positif seperti membantu, berhema, menghormati, dan bertoleransi amat penting dalam membina sebuah komuniti yang aman dan harmoni. Hubungan kejiranan yang baik akan menjadikan kehidupan lebih tenteram dan penuh dengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Seterusnya, ciri-ciri jiran yang bersikap negatif. Antara ciri-ciri jiran yang bersikap negatif ialah yang pertama, mementingkan diri sendiri. Jiran yang mementingkan diri sendiri hanya memikirkan keperluannya saja tanpa mengambil kira kesusahan atau hak orang lain. Contohnya, jiran yang sering meletakkan kendaraannya di hadapan rumah jiran lain sehingga menghalang laluan walaupun telah ditegur beberapa kali. Yang kedua, berburuk sangka. Suka berburuk sangka tanpa usul periksa boleh menimbulkan salah faham dan menjejaskan hubungan yang baik. Sikap berburuk sangka ialah apabila seseorang cepat menuduh atau menganggap orang lain bersikap negatif tanpa bukti yang jelas. Contohnya, menganggap jiran tidak menyapa karena sombong, sedangkan jiran itu sebenarnya kurang sihat. Kita tidak sepatutnya cepat menghakimi atau menilai orang lain. Sebaliknya, kita harus memupuk sikap yang memahami dan mengasihi orang lain apapun keadaan mereka.
Yang ketiga, mengumpat dan memfitnah. Jiran yang menyebarkan cerita tidak benar atau memburukkan orang lain di belakang boleh merusakkan keharmonian masyarakat. Jiran yang sering menyebarkan cerita buruk atau tidak benar tentang jiran lain akan menimbulkan ketegangan dan permusuhan dalam kejiranan. Contohnya, menyebarkan cerita atau gosip bahwa jiran tertentu suka menculik, sedangkan tuduhan itu tidak berasas. Sebagai jiran yang baik, kita harus sentiasa menjaga kata-kata kita. Perkataan kita haruslah perkataan yang membina, bukannya meruntuhkan orang lain seperti suka mengumpat dan memfitnah yang tidak mencerminkan sikap yang baik. Yang keempat, sombong dan bongkak, yaitu jiran yang tidak mau bertegur sapa, suka merendah-rendahkan jiran lain, dan enggan bergaul karena merasakan diri lebih baik. Jiran yang sombong tidak mau bergaul atau bertegur sapa dengan jiran-jiran lain karena berasa diri lebih hebat dan berstatus tinggi. Contohnya, jiran yang negatif tidak pernah menghadiri aktiviti kejiranan seperti gotong royong tanpa alasan yang munasabah dan enggan bertegur sapa walaupun berjumpa. Kesombongan memisahkan kita daripada orang lain, tetapi kerendahan hati mengeratkan kasih dan persahabatan. Kesimpulannya, sikap-sikap jiran yang negatif seperti ini perlu dielakkan agar hubungan kejiranan dapat dibina atas dasar hormat menghormati, toleransi dan kasih sayang. Jiran yang negatif boleh mencetuskan konflik dan menjadikan suasana hidup tidak harmoni. Jiran negatif ialah cabaran dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sebagai murid yang telah belajar tentang sikap jiran yang baik, kita diajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, mengampuni dan terus menjadi seperti garam dan terang dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita menjadi jiran yang positif, penyayang dan memantulkan kasih dalam setiap tindakan kita. Baiklah murid-murid, memandangkan hidup berjiran begitu penting dalam kehidupan. Kita hendaklah sentiasa berusaha untuk mengeratkan hubungan dengan mereka. Terdapat pelbagai cara untuk merapatkan hubungan sesama jiran. Berikut merupakan antara cara bagi murid-murid ini merapatkan hubungan sesama jiran. Murid pertama bernama Lim berkata, "Saya dan keluarga akan menjemput jiran tanpa mengira kau mendatang ke rumah semasa hari perayaan. Kami akan meraihkan jiran dengan hidangan istimewa dan memberikan layanan yang baik. Saya berasa gembira apabila melihat hubungan kami seperti sebuah keluarga besar." Tindakan pelajar tersebut menunjukkan sikap menghormati dan menghargai jiran tanpa mengira latar belakang kaum dan agama. Dengan menjemput jiran hadir ke rumah semasa hari perayaan, keluarga pelajar tersebut telah mengamalkan nilai perpaduan dan toleransi antara kaum serta menyemai semangat kejiranan yang erat. Mereka meraihkan jiran dengan layanan yang baik dan hidangan istimewa yang mencerminkan sikap mesra, prihatin dan kasih sayang terhadap orang sekeliling. Ini juga membuktikan bahwa mereka sanggup berkongsi kegembiraan dan tidak bersikap mementingkan diri. Tindakan seperti ini dapat mewujudkan hubungan yang harmoni dan mesra dalam kalangan jiran tetangga. Ia juga membentuk masyarakat yang bersatu padu, saling memahami dan hidup seperti keluarga besar sebagaimana yang digambarkan oleh pelajar tersebut. Seterusnya, murid yang kedua bernama Carl berkata, "Saya sangat bersyukur karena hubungan keluarga saya dengan jiran sangat baik. Kami sentiasa bergaul mesra dan bertegur sapa." Tindakan pelajar tersebut menunjukkan bahwa beliau dan keluarganya mengamalkan sikap mesra dan prihatin terhadap jiran tetangga. Sikap bergaul mesra dan sentiasa bertegur sapa adalah amalan yang mencerminkan nilai hormat, keprihatinan dan kasih sayang dalam kejiranan. Bertegur sapa secara konsisten dapat mengeratkan hubungan antara jiran dan membina suasana kejiranan yang harmoni. Ia juga menunjukkan bahwa mereka menghargai kehadiran jiran dan tidak bersikap sombong atau mementingkan diri. Amalan seperti ini wajar dicontohi karena ia membantu mewujudkan persekitaran yang aman dan mesra. Selain itu, hubungan baik seperti ini dapat memupuk semangat perpaduan dan saling bantu-membantu dalam kehidupan berjiran. Seterusnya, pelajar yang ketiga bernama Dewi berkata, "Keluarga saya sangat mengambil berat akan jiran kami, terutamanya apabila mereka menghadapi kesusahan. Bapak saya pernah menghantar anak jiran yang sakit ke klinik untuk mendapatkan rawatan." Tindakan pelajar dan keluarganya menunjukkan sikap prihatin dan bertanggung jawab terhadap jiran.
khususnya ketika jiran menghadapi kesusahan. Dengan membantu jiran yang sakit mendapatkan rawatan, keluarga ini telah mengamalkan nilai baik hati, kasih sayang, dan semangat kejiranan yang tinggi. Tindakan menghantar anak jiran ke klinik merupakan satu bentuk tindakan yang suka menolong, yang mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa mengharapkan balasan. Ia juga menunjukkan bahwa mereka tidak bersikap mementingkan diri, malah sanggup mengorbankan masa dan tenaga demi membantu jiran yang dalam kesusahan. Amalan mengambil berat terhadap jiran bukan sahaja dapat menyeratkan hubungan kejiranan, malah dapat membina masyarakat yang penyayang, penyabar, dan saling menyokong antara satu sama lain. Sikap seperti ini wajar dicontohi oleh semua demi mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Pelajar yang keempat bernama Siti berkata, "Saya dan anak jiran sentiasa melibatkan diri dalam aktiviti persatuan perumahan seperti gotong royong. Melalui aktiviti sebegini, kami berpeluang untuk berkenalan dengan lebih dekat dan dapat menyeratkan hubungan." Tindakan pelajar tersebut menunjukkan bahwa beliau dan jirannya aktif melibatkan diri dalam aktiviti komuniti seperti gotong royong di kawasan perumahan. Ini mencerminkan nilai kerjasama, semangat kejiranan, dan perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat. Aktiviti seperti gotong royong memberi peluang kepada penduduk, khususnya jiran tetangga, untuk berkenalan, berinteraksi, dan saling memahami antara satu sama lain. Hal ini sangat penting untuk membina kepercayaan, rasa hormat, dan semangat kekitaan dalam sebuah komuniti. Menyertai aktiviti kejiranan bukan sahaja memupuk semangat kerjasama, tetapi juga membantu mengukuhkan hubungan silaturahim antara jiran. Sikap seperti ini perlu digalakkan dalam kalangan keluarga dan masyarakat agar dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Murid yang kelima bernama Jen pula berkata, "Saya pula selalu mengikut keluarga menziarahi jiran yang sakit." Tindakan pelajar tersebut yang sentiasa mengikuti keluarganya menziarahi jiran yang sakit menunjukkan sikap prihatin dan empati terhadap orang lain, khususnya jiran. Ia merupakan amalan murni yang mencerminkan nilai kasih sayang, hormat, keprihatinan dalam kehidupan bermasyarakat. Menziarahi jiran yang sakit bukan sahaja dapat mengurangkan rasa kesepian dan kesedihan yang dialami oleh jiran tersebut, malah ia menunjukkan sokongan moral dan ikatan kemanusiaan yang kukuh antara keluarga dengan jiran. Amalan menziarahi jiran yang sakit dapat menyeratkan hubungan kejiranan dan memupuk sikap tolong-menolong dan belas kasihan dalam kalangan masyarakat. Sikap seperti ini harus dipupuk sejak kecil agar wujud masyarakat yang penyayang, bersatu padu, dan harmoni. Baiklah murid-murid, setelah murid-murid mempelajari banyak tentang hidup berjiran, satu persoalan refleksi untuk Anda. Coba pikirkan bagaimana hubungan Anda dengan jiran tetangga Anda. Adakah Anda selalu bertegur sapa dengan mereka, selalu bertanya kabar, selalu membantu mereka, selalu bersangka baik dengan mereka, atau adakah Anda tidak pernah peduli dengan kehidupan jiran Anda? Setelah mempelajari kepentingan hidup berjiran dan Anda kini menyadari betapa pentingnya jiran, coba pikirkan bagaimana cara Anda dan keluarga Anda menyeratkan hubungan yang baik dengan jiran. Apabila murid-murid kembali ke rumah nanti, coba berbincang bersama dengan keluarga Anda mengenai perkara ini. Sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini, kita perlulah bersama-sama menjaga hubungan yang baik dengan jiran tanpa mengira agama, kaum, budaya, dan bahasa. Hubungan yang baik dengan jiran boleh dikekalkan apabila kita mengamalkan nilai kerjasama, hormat, toleransi, hemat tinggi, dan berterima kasih sesama jiran. Dengan menjadi jiran yang baik, hidup akan lebih ceria, aman, dan bahagia.